Mulai hari itu, saya memutuskan untuk menjadi orang yang telah mati. Sambil terus bernafas, saya memejamkan mata dan memerhatikan warna sebenar orang-orang di sekeliling saya. Dan mata ini tidak akan terbuka semula sehinggalah mereka hancur sepenuhnya. Sila tekan butang langganan. Bersama saluran emas, saya akan kongsikan sebuah kisah yang menyentuh perasaan. Kisah bermula. Pagi itu, saya terasa begitu sukar untuk bernafas. Dada saya terasa sesak seolah-olah ditindih sesuatu, dan ada sebatang tiup aneh terpasang di hidung saya. Betapa terseksanya apabila sedar sepenuhnya tetapi tidak mampu membuka mata. Itulah kali pertama saya benar-benar merasainya. Denyutan jantung stabil. Kadar ketepuan oksigen pun baik. Keadaan beliau kekal sama hari ini. Kaki tangan perubatan bergerak dengan berhati-hati di sekeliling saya. Walaupun satu jari pun tidak mampu saya gerakan, saya dapat mendengar segalanya dengan jelas. Tiada satu pun yang terlepas. Saya pengerusi kumpulan Amber Holdings, seorang tokoh korporat yang cukup dikenali di Malaysia. Selama 54 tahun hidup, setiap nafas saya adalah satu perjuangan, lebih mudah untuk berjaga daripada tidur. Dan kini, saya terbaring di atas katil hospital, berpura-pura berada dalam keadaan koma. Anda bertanya mengapa saya membuat pilihan sedemikian? Semuanya bermula pada suatu hari, apabila pandangan mata suami saya, Khairul, mula berubah. Sudah 8 tahun kami berkahwin, dia 6 tahun lebih muda daripada saya, dan ketika pertama kali kami bertemu, dia seorang lelaki yang sangat polos. Dia tidak punya banyak harta, tetapi matanya yang menatap saya begitu jernih. Sekurang-kurangnya, itulah yang saya percaya. Tetapi sesuatu terasa aneh. Sejak kebelakangan ini, setiap kali mata kami bertentangan, pandangannya akan bergetar halus, dan sentuhannya semakin terasa mekanikal. Perasaan manusia, bukankah ia lebih jujur daripada mana-mana penyata keuangan? Jadi, saya membuat keputusan. Mari kita coba berpura-pura mati. Memang benar saya menghidap penyakit. Diagnosis kanker perut peringkat awal. Tetapi pembedahan berjalan lancar dan proses pemulihan saya agak cepat. Namun, saya tidak keluar dari hospital. Masih tidak sadarkan diri dan dalam rawatan rapi. Proses pemulihan selepas pembedahan agak perlahan. Perlu tinggal di hospital untuk pemantauan lanjut. Inilah skrip yang saya tulis untuk pihak hospital, dan yang bekerja sama sepenuhnya adalah setiausaha saya, Maria, dan dokter pribadi saya yang sudah lama saya kenali, Dr. Hasan. Mulai hari itu, saya menjadi seorang pemerhati. Dengan mata terpejam dan telinga terbuka, saya mula memerhatikan setiap gerak-geri suami saya. Beberapa hari pertama berlalu dengan tenang. Setiap pagi, dia akan memegang tangan saya dan berkata, "Zarina, sayang, bangunlah." Dia akan mengucup belakang tangan saya dan mengesat air matanya. Sejujurnya, hati saya sedikit tersentuh. Mungkinkah saya telah salah faham? Tatkala hati saya mula goyah, satu kelibat aneh masuk ke dalam bilik Wat. "Kan abang dah cakap jangan datang. Kat sini ada CCTV, ada juru rawat. Kenapa datang lagi?" Itu suara Khairul. Suaranya perlahan, cemas dan kelam kabut. "Alah, kenapa pula? I pun nak tengok dia juga. Dia belum mati lagi ke? You tahu tak, idah tak ada masa nak pura-pura datang melawat dia kerap sangat nih." Suara seorang wanita yang tidak dikenali, tetapi dia sedang ketawa. Ketawa itu terlalu ringan dan terlalu ikhlas. Pada saat itu, apa jua harapan yang masih tersisa dalam diri saya hancur berkecai. Ya, inilah yang ingin saya lihat apabila saya memulakan sandiwara ini, cuma saya tidak sangka ia akan terdedah sebegini cepat. Sejak hari itu, suasana di dalam bilik Wat berubah sepenuhnya. Khairul semakin kerap membuat panggilan telepon, dan kadangkala, seolah-olah lupa saya boleh mendengar, dia akan bercakap tentang bagaimana dia tidak akan meninggalkan apa-apa untuk perempuan itu. Sifat sebenar seseorang akan terserlah di hadapan makhluk yang dianggapnya paling lemah. Dan pada ketika itu, makhluk itu adalah saya, yang tidak sadarkan diri. Malam itu, juru rawat pribadi saya, Siti, datang mendekat dan berbisik di telinga saya. "Puan Sri, rakaman untuk hari ini dah ada. Dah tiba masanya untuk Puan Sri mulakan langkah." Pada saat itu, saya rasa hujung bibir saya ternaik sedikit. Tunggu sekejap lagi. Kemuncak drama ini akan bermula tidak lama lagi. Selepas itu, bilik Wat menjadi sunyi luar biasa. Setiap kali Khairul datang melawat, nota yang dicatat oleh Siti semakin bertambah, dan setiausaha saya, Maria, tidak lagi tersenyum. Apabila orang di sekeliling menjadi senyap,
Selalunya kesenyapan itu menyembunyikan satu pembohongan. Petang itu, seseorang datang ke bilik Watt. Puan Maria, Encik Khairul meminta rundingan mengenai wasiat Puan Sri. Dia seorang peguam dari sebuah firma kecil, bukan kaki tangan hospital. Di dalam sampul surat yang ditinggalkannya, perkataan permohonan pindaan wasiat tercetak dengan jelas. Setelah diteliti, kandungannya adalah seperti berikut: memandangkan pesakit berada dalam rawatan jangka panjang, pembahagian harta pusaka sedia ada akan diselaraskan semula. Memindahkan semua saham syarikat kepada suami di sisi undang-undang, Khairul. Pembahagian harta kepada waris dan yayasan sedia ada dibatalkan. Ini bukan sekadar curang. Ini adalah satu rompakan terancang yang nyata. Setiap hari saya mendengar perbualan sulit antara Khairul dan perempuan simpanannya, namun saya coba untuk bertenang. Tetapi setelah melihat dokumen ini, saya yakin lelaki ini mahu melenyapkan saya. Beberapa hari kemudian, ketika hanya berdua dengan Maria di dalam bilik Watt, Khairul dengan berhati-hati memulakan bicara. "Maria, kalaulah Puan Sri pulih sekalipun, apa kata kalau saya yang ambil alih lembaga pengarah? Sejak kebelakangan nih Puan Sri nampak penat. Rasanya dah sampai masanya peranan saya lebih besar, kan?" Saya mendengar kata-kata itu. Walaupun mata saya terpejam, telinga saya jelas mendengar. Maria hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa, dengan senyuman ramah di wajahnya. Tetapi di tangannya, tersembunyi di bawah veil, sebuah perakam suara kecil sedang dihidupkan. Menjelang senja, haruman asing memenuhi bilik Watt. Bau minyak wangi yang menusuk hidung, campuran bau kosmetik dan bunga. Dan bunyi kasut tumit tinggi yang biasa didengar. "Sayang, hari ini ibawakan bekal. Segan juga dengan makcik juru rawat tuh, tapi apa salahnya kan? Istri you terbaring tak boleh buka mata pun." Suara perempuan itu, perempuan yang sama saya dengar di depan pintu Watt beberapa hari lalu. Maria telah menyiasat, namanya Diana. Dia duduk di kerusi sebelah katil saya dan tanpa segan silu mula membuka bekal makanannya. "Udara hospital nih beratlah. Jangan lupa, pukul 5 nanti kita ada janji nak tempah Dewan Kahwin. Apa yang patut diselesaikan, kita selesaikan cepat-cepat." Dewan Kahwin. Pada ketika itu, darah saya terasa menyirap ke kepala. Ini bermakna tujuannya bukan sekadar harta pusaka, tetapi dia benar-benar mengharapkan saya lenyap. Tempahan perkawinan, lelaki ini benar-benar yakin saya akan mati. Atau mungkin, dia sudah merancang skripnya. Keesokan harinya, Siti berbisik perlahan. "Puan Sri, suami Puan Sri sedang menyediakan tuntutan cerai juga. Dengan alasan Puan Sri tidak akan pulih, dia akan filekan sebagai pihak yang teraniaya." Keadaan mula menjadi genting. Di tangan Siti ada sebuah pemacu USB. Di dalamnya terkandung segala-galanya, perbualan Khairul dengan Setiausaha, perbualan dengan Diana di bilik Watt, dan rakaman perbualan telepon dengan pasukan peguam. Bukti sudah cukup, tetapi saya memutuskan untuk menunggu. Hanya satu lagi kepingan teka-teki yang perlu dicantumkan. Saya terus berbaring, berpura-pura tidak tahu apa-apa, seperti orang yang benar-benar nazak. Dan di celah-celah itu, dia semakin menunjukkan belangnya. Apa yang dia tidak tahu, semua perbualan di dalam bilik ini sedang dihantar secara langsung ke tangan seseorang, dan dia langsung tidak bermimpi bahwa orang itu adalah istrinya sendiri. Sementara saya terbaring di katil hospital, harta pusaka atas nama saya ibarat diletakkan di atas meja bedah. 37% saham kumpulan Amber Holdings, 9 aset hartanah atas nama pribadi, berpuluh-puluh juta ringgit dalam akaun tunai berkaitan yayasan dan perniagaan kebudayaan, dan dokumen hak pewarisan yang tidak boleh dipindah milik selagi saya masih hidup. Itulah yang diidamkan oleh Khairul. Sambil menunggu saya mati. "Encik Khairul, lebih baik kita semak semula dokumen tuh. Keadaan Puan Sri masih belum muktamad," kata Encik Ismail, ketua pasukan peguam. Khairul menjeling. "Encik Ismail, apa yang awak risaukan? Saya nak uruskan aset istri saya, apa masalahnya? Dari segi undang-undang pewarisan, jika Puan Sri tidak mengemas kini wasiatnya sendiri. Kalau begitu, kita buatlah wasiat baru. Saya ada simpan cap jari Puan Sri. Saya dah ambil awal-awal masa dia tak sedarkan diri." Pada ketika itu, di sudut buta CCTV di sebelah bilik Watt, tangan Setiausaha saya Maria bergerak sekejap. Lensa kecil berkelip, menyalakan lampu dan mula merakam perbualan itu. Malam itu, Siti menyerahkan satu lagi pemacu USB kepada saya. Kali ini, folder mesyuarat di luar hospital. Di dalamnya, perbualan antara Khairul, Diana, dan beberapa lelaki asing terakam sepenuhnya. "Sayang, bila lembaga pengarah tuh akan selesai? Bila wasiat dah beres,
habislah. Hari itu juga kita keluarkan aset yayasan, pindahkan ke nama Yu. Selebihnya, saya akan adakan mesyuarat lembaga pengarah untuk gunakan kuasa lantikan. Jadi, kita berdua akan dapat syarikat nih? Kita akan dapat. Dan perempuan tuh, aku akan pastikan dia tak akan bangun lagi. Mendengar kata-kata itu, buat pertama kalinya saya ingin membuka mata. Saya mahu menatap matanya dan melihat sendiri riak wajahnya ketika dia melafazkan kata-kata itu. Tetapi, masanya belum tiba. Saya perlu mendengar lebih lanjut. Saya ingin tahu dengan pasti betapa busuknya hati dan niat sebenar yang tersembunyi di sebalik mulutnya. Beberapa hari kemudian, di sebelah katil saya, dia melakukan sesuatu yang tidak dijangka lagi. Kali ini, dia mengeluarkan sebuah buku nota. Di dalamnya, tertulis apa yang didakwanya sebagai wasiat saya. Saya, dengan kerelaan saya sendiri, mewariskan hak pengurusan dan semua saham syarikat kepada suami saya, Khairul, dan menegaskan bahwa keputusan ini tidak boleh diubah oleh sesiapapun selepas kematian saya. Dan di bahagian bawah, ada kesan guntingan di mana dia telah menampal cap jari saya yang diambil sejurus sebelum pembedahan. Dia bercadang untuk menggunakan itu sebagai bukti. Khairul menyerahkannya kepada Maria dan berkata, "Kalau Puan Sri tak dapat diselamatkan, tolong sebarkan berita ini sikit-sikit pada media. Kita tak nak ada masalah tentang pengganti syarikat kita. Adakah itu benar-benar kehendak Puan Sri? Kami suami istri, dia hanya percayakan saya." Kata-kata itu benar-benar meloyakan. Dan beberapa hari kemudian, dia sedang menyediakan sesuatu yang lain. Perkawinan. Kabar angin mula tersebar bahwa dia dan Diana telah mengunjungi butik pengantin, hotel, dewan, butik gaun, malah pengacara majelis semuanya telah ditempah. Semuanya dengan anggapan saya akan mati, dan lelaki itu langsung tidak meraguinya. Hebat sungguh. Dengan nama cinta, kami telah menghabiskan begitu banyak masa bersama, tetapi akhirnya, lelaki ini coba merompak seluruh hidup saya. Saya membuat keputusan, cukup setakat ini. Pentas yang telah saya sediakan, lampunya baru saja mula menyala. Subuh itu, tiada siapa di dalam bilik Wat. Sementara Siti mematikan CCTV seketika, Maria masuk dengan senyap dan berbisik di telinga saya. "Puan Sri, sudah tiba masanya. Mari kita bergerak." Saya perlahan-lahan membuka mata. Sudah beberapa minggu, seluruh badan saya terasa berat, kulit saya sejuk, dan otot-otot saya kaku. Tetapi keazaman saya lebih teguh. Saya perlu mendapatkan semula hidup saya, kedudukan saya, dan orang-orang saya. Siti membantu saya untuk duduk, dan pada saat yang singkat itu, saya sedar. Perasaan hidup boleh dipenuhi dengan kemarahan yang meluap-luap. Bilik pemulihan rahasia. Ruang khas untuk VIP di aras bawah tanah hospital. Terasing sepenuhnya dari dunia luar, dan hanya segelintir kaki tangan perubatan yang boleh mengaksesnya. Di dalamnya, ada 5 buah monitor, masing-masing memaparkan CCTV bilik Wat, koridor, tempat letak kereta, lift, dan bilik mesyuarat. Mulai hari ini, Puan Sri boleh memerhati dari sini. Maria menyerahkan sebuah tablet. Di dalam USB, semua file rekaman telah disusun. Kata-kata Khairul, kata-kata Diana di sebelah katil saya, dan setiap kata nista yang saya dengar dengan mata terpejam disimpan dengan nama file. Nama file. Perempuan tu takkan bangun lagi. Nama file. Selesaikan semuanya pada hari perkawinan. Semua kata-kata itu kini menjadi bukti di tangan saya. Puan Sri, langkah pertama adalah membatalkan wasiat itu. Pejabat Guaman menyimpan salinan wasiat asal yang disahkan dengan tanda tangan Puan Sri sendiri, jadi wasiat palsu itu tidak mempunyai sebarang kesan undang-undang. Masalahnya, Ensik Khairul sedang menyebarkannya sedikit demi sedikit kepada wartawan. Biarkan dia. Kata-kata yang diucapkan suatu hari nanti akan menjadi jenayah. Dan beberapa orang dalam lembaga pengarah juga sedang bergerak senyap dengan Ensik Khairul. Mereka sedang merangka usul untuk membahagikan kuasa pengurusan syarikat sekiranya Puan Sri disahkan meninggal dunia. Tarikh mesyuarat itu sudah ditetapkan? Seminggu dari sekarang. Puan Sri perlu bersedia untuk mendedahkannya sebelum itu. Saya memandang keluar tingkap tanpa berkata apa-apa. Di kejauhan, seseorang sedang menolak kerusi roda. Cahaya matahari menerangi belakangnya dengan terang, dan ia kelihatan seperti gambaran diri saya yang seterusnya. Seseorang yang tidak boleh berjalan sendirian, tetapi boleh berdiri lebih tegak daripada sesiapapun. Itulah saya. Beberapa hari kemudian, Maria dengan senyap menyampaikan berita baru kepada saya. Tempahan Dewan Perkawinan telah disahkan, Hotel Grand Majestic, Aras 17, Dewan Ruby.
Encik Khairul dan Cik Diana, Sabtu depan, pukul 3 petang. Nama disamarkan tetapi sudah disahkan. Perkawinan, semasa saya masih hidup, suami saya akan berkahwin dengan wanita lain. Pada saat itu, pertarungan ini menjadi lebih daripada sekadar balas dendam. Ini adalah tentang keadilan. Lelaki itu berani memalsukan wasiat atas nama saya, mencuri aset saya, dan coba menanam saya hidup-hidup. Jenayah itu perlu ditunjukkan kepada dunia, bagaimana manusia seperti itu akan hancur. Saya menghulurkan tangan dan menghidupkan sendiri perakam suara kecil yang dibawa oleh Maria. Mulai sekarang, kita rakam dengan suara saya. Karena dalam dunia ini, bukti lebih penting daripada kata-kata, dan dengan tenang saya menyambung, saya masih hidup. Masih bernafas, jantung masih berdegup, dan ingatan saya masih jelas. Wahai mereka yang coba merampas hidup saya, sekarang saya sedang memerhatikan kamu. Walaupun selepas mendengar tentang pengesahan majelis perkawinan itu, perkara pertama yang saya lakukan adalah ketawa. Adakah karena saya tidak percaya? Tidak. Karena saya yakin bahwa semua rancangan Khairul kini telah lengkap. Dan itu juga bermakna rancangan saya telah lengkap. Hari itu, saya dan Maria keluar dari hospital secara rahasia. Hanya beberapa kaki tangan perubatan yang tahu, dan pengarah hospital turut bekerja sama untuk mengekalkan kerahasiaan sepenuhnya. Kendaraan yang digunakan adalah sebuah SUV khas dengan ruang kerusi roda di belakang. Cermin mata hitam, topi, dan pelitup muka yang menutupi leher. Karena saya masih perlu menjadi seseorang yang tidak wujud di dunia ini. Destinasi pertama kami adalah ibu pejabat kumpulan Amber Holdings, bilik mesyuarat di tingkat 42. Tempat di mana mesyuarat lembaga pengarah tergempar akan diadakan seminggu lagi. Di dinding, tergantung gambar-gambar pengerusi syarikat sejak penubuhannya, dan di bawah gambar terakhir, tergantung sebuah papan nama kosong. Puan Sri tahu kenapa papan nama itu kosong? Tanya Maria. Saya perlahan-lahan mengangguk. Khairul pasti mahu menjadikannya miliknya. Dia pasti mahu mengisi ruang itu dengan wajahnya. Dan saya berdiri lama sambil memandang dinding itu. Pada hari itu, kaki saya, bahu saya, terasa lebih kukuh daripada mana-mana penyokong. Beberapa hari kemudian, Maria secara senyap mengeluarkan sebuah tablet yang telah diubah sesuai di dalam bilik Watt. Di dalamnya, tersimpan kenyataan rasmi pengerusi Zarina. Video itu kelihatan seperti direkam di bilik Watt, tetapi tarikh dan masanya telah diubah, dan suara saya telah disunting agar kedengaran cukup sakit dan lemah. Dengan kerelaan saya sendiri, saya menyerahkan pengurusan kumpulan Amber Holdings kepada suami saya, Khairul, dan ingin menghabiskan sisa hidup saya dengan tenang. Video ini adalah umpan untuk dihantar kepada Khairul. Di bagian bawah video, turut dilampirkan permohonan pindaan wasiat rasmi. Melihatnya, Khairul terus menelepon Maria pada hari itu juga. Adakah Puan Sri sudah sedar? Kenapa? Kenapa beliau tidak beritahu saya sendiri? Apa-apapun, terima kasih banyak-banyak. Budi baik ini tidak akan saya lupakan. Pandai sungguh dia berlakon. Seolah-olah seorang yang berlinangan air mata karena rasa bersalah. Video itu bukan sekadar ucapan selamat tinggal. Sebaliknya, ia adalah perangkap untuk melonggarkan kewaspadaannya sebelum saya muncul sendiri. Semasa video itu tersebar, saya sudah tiba di pintu masuk bilik mesyuarat. Semuanya adalah serangan berperingkat massa yang dirancang untuk saat itu. Tetapi malam itu, dalam keadaan mabuk, dia berkata kepada perempuan simpanannya, "Diana, semuanya dah berakhir. Perempuan tuh takkan bangun lagi. Kuasa pengurusan, nama, semuanya milik aku." Suara itu, keyakinan itu, setiap pilihan katanya, dia benar-benar tidak tahu bahwa semua itu akan menjadi bukti dalam hidupnya. Dan akhirnya, tirai pentas yang begitu mereka dambakan telah dibuka. Mesyuarat lembaga pengarah tergempar kumpulan Amber Holdings, pengerusi sementara, Encik Khairul. Hari ini adalah titik perubahan yang besar untuk kumpulan kita. Saya, dengan meneruskan legasi pengerusi Zarina, yakin dapat memimpin syarikat ini ke peringkat seterusnya. Itulah kata-katanya di hadapan mikrofon. Sebelum dia sempat menghabiskan ayatnya, pintu bilik mesyuarat terbuka dengan senyap. Di skrin di ujung bilik, sebuah video yang tidak asing mula ditayangkan. Saya masih belum mati. Pada saat itu, semua kepala di dalam bilik mesyuarat berpaling, dan wajah Khairul menjadi lebih pucat daripada mana-mana film seram. Video itu berterusan. Apabila video ini ditayangkan, saya sendiri telah menyerahkan semua bukti atas nama saya. Suami saya, Khairul, telah coba merampas kuasa pengurusan syarikat tanpa kebenaran saya, memalsukan wasiat, dan bersekongkol dengan perempuan simpanannya untuk menyeleweng harta. Dan petang itu,
Saya melintasi lobi ibu pejabat kumpulan Amber Holdings dengan kerusi roda. Wartawan mengerumuni, lampu kamera berkelip-kelip, dan berpuluh-puluh mikrofon dihulurkan ke hadapan mulut saya. Puan Sri, adakah Puan Sri benar-benar masih hidup? Adakah Puan Sri tahu reaksi suami Puan Sri? Adakah ini semua satu sandiwara? Saya tidak tersenyum. Saya hanya melafazkan satu ayat dengan tenang. Semua ini adalah pentas yang mereka cipta. Saya datang ke sini untuk memberikan tepukan. Sabtu, 2.95 petang. Hotel Grand Majestic, Aras 17, Dewan Ruby di tengah-tengah Kuala Lumpur riuh rendah. Di antara para tetamu, terdapat selebriti dan wakil media yang berlegar-legar. Walaupun jemputan rasmi tidak diedarkan, kabar angin tentang perkawinan pribadi orang kenamaan kumpulan Amber Holdings sudah cukup untuk menjadikan majelis itu sasaran liputan hangat. Watak utamanya, sudah tentu, suami saya, dan pengantin perempuannya adalah wanita yang menolak tangan saya sambil ketawa ketika saya terbaring di atas katil. Pada masa itu, saya berada di tempat letak kereta bawah tanah hotel bersama Maria, duduk di atas kerusi roda, memakai cermin mata hitam, sut yang kemas, dan subang mutiara. Puan Sri oke, tak apa kalau kita masuk sekarang. Tempat ini, sayalah yang perlu menamatkannya. Semasa lift naik ke atas, jantung saya berdegup dengan tenang tetapi kuat. Pintu terbuka dengan bunyi ding, dan saya menolak kerusi roda perlahan-lahan masuk ke dalam dewan. Majelis perkawinan hampir bermula. Diana yang memakai gaun pengantin sedang mengoles gincu di hadapan cermin, dan Khairul yang memakai tuxedo sedang ketawa berbual dengan tetamu rapat. Encik Khairul, kacak betul hari ini? Memang hebatlah. Jadi pengerusi Amber Holdings, lepas tuh kawin, macam dalam film, kan? Lelaki itu tersenyum. Hingga saat itu, dia pasti percaya hidupnya berada di puncak. Ketika itulah, seorang wartawan dari arah pintu masuk dewan berlari masuk sambil memegang walkie-talkie. Sudah tiba, beliau datang sendiri, dan lampu berkelip sedikit, kemudian sebuah video mula dimainkan di skrin dewan. Di dalam skrin, muncul seorang wanita yang duduk di atas kerusi roda. Nafasnya sedikit tercungap-cungap, suaranya perlahan, tetapi pandangan matanya tajam. Encik Khairul dan Cik Diana. Pada hari seperti ini, takkanlah saya tak datang, kan? Orang ramai mula berbisik dan ada yang memandang skrin dengan wajah tidak percaya. Pada saat itu, pintu dewan terbuka, dan kerusi roda yang membawa saya bergerak perlahan ke hadapan. Bunyi shooter kamera meletus seperti mercun, dan orang ramai memberi laluan. Dan saya bertentang mata dengan Khairul. Wajahnya pada mulanya kosong, kemudian pucat lesi, dan akhirnya bibirnya mula bergetar. Saya mengambil mikrofon. Selepas menarik nafas panjang, saya berkata dengan tenang, perkawinan ini tidak sah. Saya masih hidup, dan dari segi undang-undang maupun sosial, suami saya tidak layak berada di sini. Diana tidak berani memandang saya dan berundur selangkah. Semua orang yang terlibat dalam perkara ini perlu bertanggung jawab. Wartawan mengerumuni, pengawal keselamatan tidak tahu apa yang harus dilakukan, dan Khairul hanya berdiri seolah-olah melihat hidupnya jatuh dari skrin. Majelis perkawinan itu dibatalkan serta-merta, dan bahan video serta rekaman suara terus diserahkan kepada syarikat media. Permintaan temu bual mencurah-curah, dan carian dalam talian dipenuhi dengan frasa seperti isteri Taikun masih hidup, kebenaran di sebalik koma palsu, dendam di majelis perkawinan. Tetapi saya meninggalkan tempat itu dengan senyap. Apa yang saya inginkan bukanlah perhatian, tetapi keadilan. Malam itu, di sebuah bilik suite hotel, polis sedang menahan seseorang. Pemalsuan, penipuan, pemalsuan wasiat, fitnah, cobaan perwarisan secara paksa. Khairul tidak mampu berkata apa-apa. Dia mungkin sadar bahwa tiada cinta atau alasan yang dapat melindunginya lagi. Dan selepas hari itu, saya kembali ke hospital. Masih ada kerja yang perlu saya selesaikan, yaitu menyusun semula hidup saya dan bangkit semula dengan nama baru. Lelaki itu telah hancur, dan yang tinggal hanyalah tugas untuk berhadapan dengan diri saya sendiri. Selepas kejutan di majelis perkawinan itu, siasatan terhadap Khairul dimulakan dengan pantas. 5 pertuduhan dikenakan, pemalsuan dokumen, konspirasi penyelewengan harta, pemalsuan wasiat, dan fitnah. Media setiap hari menyorotinya dengan tajuk kejatuhan dinasti korporat. Mahkamah peringkat pertama menjatuhkan hukuman penjara 6 tahun, dan hak pewarisan serta hak pengurusan syarikat dilucutkan sepenuhnya. Dunia cepat melupakannya. Hanya 3 hari sudah cukup untuk namanya hilang dari engine carian. Begitulah, dia hilang dengan senyap dan menyeluruh. Selama beberapa hari selepas majelis perkawinan itu,
saya tidak melangkah keluar dari bilik Watt. Walaupun tidak perlu lagi bersembunyi, masih ada sesuatu yang belum selesai di dalam hati saya. Khairul ditahan sejurus selepas siasatan polis. Menurut laporan media, 5 pertuduhan dikenakan, termasuk penggunaan dokumen palsu, penipuan, pemalsuan wasiat, dan konspirasi penyelewengan harta bersama perempuan simpanannya. Ternyata, lelaki itu tidak mencintai saya, tetapi mencintai kuasa yang saya pegang. Barulah saya benar-benar dapat melepaskannya. Beberapa hari kemudian, setiausaha saya, Maria, masuk ke bilik Watt. Di tangannya ada sebuah beg bimbit kecil, di dalamnya tersusun kemas buku nota lama dan dokumen-dokumen yang disahkan. Puan Sri, ini adalah bahan yang Puan Sri minta saya simpan tahun lepas pada waktu yang sama. Puan Sri masih ingat, saya pernah berkata saya akan menulis bagaimana saya mahu menguruskan segalanya sebelum saya benar-benar mati. Saya membuka buku nota itu. Dipenuhi dengan tulisan tangan saya, di dalamnya tertulis, saya tidak mahu lagi berada di pusat syarikat dan kuasa. Saya mahu hidup dengan nama saya sendiri, bukan sebagai istri seseorang atau pengerusi seseorang. Helayan demi helayan, saya sadar bahwa selama ini saya telah memikul terlalu banyak beban. Seseorang perlu meninggalkan sesuatu, tetapi saya telah memegang segalanya terlalu lama. Malam itu, saya naik ke bumbung hospital. Sambil duduk di kerusi roda, saya memandang langit malam. Selepas beberapa lama, saya mengeluarkan sebuah kotak kecil. Di dalamnya ada sepasang cincin kawin, dan sekeping gambar lama kami berdua yang diambil bersama buat kali pertama, kami sedang tersenyum. Dia, dan saya juga. Karena pada masa itu, saya benar-benar percaya ia adalah cinta. Beberapa hari kemudian, pasukan peguam menyelesaikan semua urusan harta pusaka mengikut kehendak saya. Pengurusan kumpulan Amber Holdings diserahkan kepada pengerusi yayasan, dan sebahagian saham yang saya miliki didermakan kepada dana sokongan usahawan muda dan Yayasan Kebajikan Perubatan. Nama saya tidak lagi berada dalam senarai pengerusi. Tetapi anehnya, saya berasa lega. Akhir sekali, saya merekam sebuah video pendek. Duduk di hadapan kamera, dengan rambut panjang diikat kemas, saya berkata dengan suara yang tenang. Semua yang saya lalui ini mungkin hanya sebuah cerita bagi sesetengah orang. Tetapi bagi saya, ia adalah seluruh hidup saya. Orang yang saya percaya saya cintai, hubungan yang terpaksa saya percayai. Di penghujungnya, apa yang saya temui adalah diri saya sendiri. Lelaki itu telah hilang, tetapi saya telah hidup semula. Selepas itu, saya mengucapkan selamat tinggal kepada pengarah hospital dengan senyap. Pemulihan sudah selesai, dan tiada lagi alasan untuk bersembunyi di bilik Watt itu. Ketika saya keluar dengan menolak kerusi roda buat kali terakhir, koridor terasa lebih sunyi daripada yang dijangka, dan hanya bunyi langkah saya yang kedengaran jelas. Kadangkala, melihat pasangan muda berpegangan tangan dan ketawa membuatkan hati saya sedikit pedih, tetapi itu adalah bukti bahwa saya masih hidup. Dan sekarang, saya menceritakan kisah ini kepada Anda semua. Karena mungkin masih ada seseorang di luar sana, yang melihat segalanya walaupun dengan mata terpejam. Sudah sebulan saya berpindah ke sebuah pekan kecil di tepi pantai. Saya akan berjalan-jalan 2 kali sehari. Pagi ketika matahari terbit, dan petang ketika matahari terbenam. Di tengah-tengah pemandangan yang tenang itu, setiap hari saya bertanya kepada diri sendiri, siapakah saya? Dahulu saya seorang pengerusi, istri seseorang, dan seorang yang perlu tampil di hadapan ramai orang. Tetapi sekarang, saya hanya hidup sebagai seorang manusia biasa. Puan Sri. Maafkan saya. Puan Zarina. Pemilik kedai runcit itu tersasu lagi. Saya tersenyum dan mengangguk. Tak apa, mungkin belum biasa lagi, kan? Sebab dah banyak sangat tengok dalam berita. Kabar angin tersebar lebih cepat daripada yang dijangka. Kisah saya bangkit dari koma dan mendedahkan penipuan harta serta kehidupan 2 muka suami saya sedang dalam proses dijadikan dokumentari, dan permintaan temu bual masih masuk, tetapi saya menolak semuanya. Itu bukan lagi hidup saya. Saya kini mau hidup dengan tenang, bernafas dengan damai. Kadangkala, saya teringat tentang lelaki itu. Hari pertama kami bertemu, senyuman pertama yang diberikannya, kehangatan hari pertama kami berpegangan tangan, dan pandangan matanya yang dingin pada hari dia memutuskan untuk meninggalkan saya. Semua kenangan itu muncul tiba-tiba, tetapi anehnya, kebencian tidak begitu besar. Sebaliknya, yang tinggal adalah sedikit kesedihan dan penyesalan yang sangat mendalam. Kenapa pada waktu itu saya lebih mempercayai kata-katanya daripada perasaan saya sendiri?
Kenapa pada waktu itu saya biarkan saja keretakan dalam hati saya? Namun, saya tahu pengalaman itu telah mengubah saya. Saya menjadi lebih kuat, dan saya belajar cara untuk mempercayai diri sendiri. Dan kini saya sadar bahwa saya tidak perlu lagi berada di bawah bayang-bayang sesiapa. Saya kini hidup dengan nama saya sendiri. Suatu hari, seorang kanak-kanak kampung datang dan bertanya, "Nek, betul ke nenek pura-pura mati? Mesti takut, kan?" Saya tersenyum dan menjawab, "Ya, memanglah takut. Tapi kadang-kadang, ada perkara yang hanya boleh dilihat bila kita pejamkan mata." Mata kanak-kanak itu membulat, dan melihatnya, saya sekali lagi merasai bahwa kini, saya tidak perlu lagi menipu sesiapa. Kadangkala saya menulis surat. Walaupun tiada penerima, saya menulis perasaan dan pikiran yang saya rasai pada hari itu dan menyimpannya dengan kemas di dalam laci meja. Mungkin suatu hari nanti, seseorang akan membacanya. Hari ini, saya keluar berjalan-jalan lagi. Angin laut terasa sedikit sejuk, tetapi saya tidak membencinya. Walaupun perlahan, jalan yang saya lalui dengan kedua-dua kaki saya ini kini lebih berharga daripada mana-mana jalan di dunia. Cinta telah hilang. Lelaki itu, masa itu, perasaan itu. Tetapi di tempat cinta yang hilang itu, saya kekal sebagai diri saya sendiri dengan tenang. Pada suatu hari di bulan Mac ketika musim bunga mula menjelang, saya sedang duduk di bangku perpustakaan kampung sambil membaca buku. Cahaya matahari terasa hangat dan angin masih sedikit sejuk, tetapi anehnya perasaan saya sangat baik. Sambil membelek buku, saya berhenti sejenak dan memandang langit. Tindakan yang sudah menjadi kebiasaan, saat pertama saya menyadari bahwa saya masih hidup. Petang itu, di sudut sebuah akhbar tempatan, tersiar satu artikel kecil. Bekas pengerusi kumpulan Amber, Zarina, diam-diam menaja penubuhan perpustakaan remaja kampung. Nama tidak dinyatakan. Tiada siapa yang bertanya kepada saya, tetapi orang ramai nampaknya sedikit demi sedikit mula menyadari bahwa wanita itu adalah Zarina. Tetapi tiada siapa yang mendesak atau menyiasat, dan saya sangat berterima kasih untuk itu. "Puan Zarina, terima kasih banyak atas buku-buku yang disumbangkan kali ini." Kanak-kanak sangat gembira. Pustakawan kampung itu tersenyum sambil memberi salam. Saya terdiam seketika. Perkataan terima kasih itu, bilakah kali terakhir ia kedengaran begitu ringan dan hangat? Dahulu, ia sentiasa menjadi ayat dalam siaran akhbar, rangkap dalam pengumuman rasmi. Kini, ia benar-benar kedengaran dari seorang manusia kepada manusia lain, sebagai kata-kata yang tulus menyentuh hati. Malam itu, langit dipenuhi bintang. Saya keluar ke laman dengan senyap, duduk di kerusi, dan meletakkan sekeping gambar lama di atas riba saya. Gambar saya dan lelaki itu bersama. Gambar hitam putih yang diambil semasa kami melancong bersama buat kali pertama sebelum berkahwin. Di dalam gambar, kami kelihatan lebih bahagia daripada sesiapapun. Pada masa itu, memang begitu. Tulus, suci, dan saya percaya lelaki itu mencintai saya. Tetapi sekarang berbeza. Lelaki itu telah hilang, dan masa bersamanya juga telah hilang. Sebaliknya, tempat itu diisi oleh saya. Akhirnya, tanpa menjadi istri sesiapa atau pengerusi sesiapa, yang tinggal hanyalah saya yang hidup sebagai Zarina. Kadangkala sunyi, kadangkala kosong, tetapi jelas bahwa kehidupan ini adalah kehidupan yang saya pilih. Beberapa hari kemudian, saya menerima panggilan dari perpustakaan. "Puan Zarina, boleh tak Puan ceritakan sedikit kepada anak-anak tentang kehidupan, tentang pilihan?" Sekadar berkongsi cerita pun sudah cukup. Saya berpikir sejenak. Perlukah saya membuka cerita saya lagi? Tetapi tidak lama kemudian, saya mengangguk. Saya pikir, jika cerita yang saya lalui kini boleh menjadi panduan bagi seseorang, itu sudah memadai. Dan keesokan harinya, di sebuah bilik kuliah kecil di perpustakaan, di hadapan beberapa orang kanak-kanak yang duduk, saya perlahan-lahan memulakan bicara. "Selamat pagi, nama saya Zarina. Hari ini, saya hanya akan ceritakan satu perkara yang saya pelajari dalam hidup. Setiap orang pasti akan berhadapan dengan saat di mana mereka bertemu dengan diri mereka yang sebenar. Apabila saat itu tiba, jangan lari, sebaliknya ambillah satu langkah ke hadapan." Selepas selesai bercerita di hadapan kanak-kanak perpustakaan, malam itu saya sukar untuk tidur. Sambil berbaring di katil dan memandang siling dengan senyap, saya berpikir, siapakah saya sekarang? Bukan pengerusi, bukan istri, bukan mangsa. Saya, tanpa sebarang peranan. Tetapi anehnya, soalan itu tidak lagi menakutkan seperti dahulu, karena kini saya tahu bahwa saya, dengan hanya hidup, sudah cukup sebagai seorang insan.
Musim bunga tahun berikutnya, saya diberi tugas untuk memberi ceramah secara rasmi di pusat belia kampung. Topiknya adalah pilihan dan pemulihan dalam kehidupan. Pembohongan yang saya lakukan, kebenaran yang saya lihat melalui pembohongan itu, harapan terhadap manusia, dan kepercayaan bahwa walaupun harapan itu hancur, kita masih boleh bermula semula. Pada mulanya, kanak-kanak itu keliru, tetapi selepas beberapa minggu, seorang demi seorang mula bertanya soalan, dan saya menjawab soalan itu dengan jujur. Cikgu Zarina, bagaimana seseorang boleh melupakan seseorang sepenuhnya? Seorang kanak-kanak bertanya. Saya tersenyum sejenak dan menjawab, kita mungkin tak boleh lupakan sepenuhnya. Tapi kalau kita boleh tersenyum tanpanya, bukankah itu sudah cukup? Selama ini, untuk dicintai oleh seseorang, saya sentiasa merendahkan diri saya. Saya percaya cinta perlu diterima, dan jika bertahan, ia akan terpelihara. Tetapi sekarang saya tahu, cinta bukan tentang memberi atau menerima. Ia adalah tentang bersama. Saling menjadi cermin antara satu sama lain. Khairul tidak mampu melakukannya, dan saya terlalu lambat menyadarinya. Tetapi, dengan kesadaran itu sahaja, saya mampu bangkit semula. Dan pada suatu hari, saya mengeluarkan sepasang cincin kawin yang disimpan di dalam laci. Sambil memegang cincin itu, saya pergi ke tepi pantai. Angin bertiup kencang, dan pasir menggelitik hujung kaki saya. Saya dengan senyap melemparkan sebentuk cincin ke arah laut. Ia melayang membentuk lengkungan kecil dan tenggelam di dalam air laut. Dan yang satu lagi, saya genggam erat di dalam tangan saya. Cincin itu saya simpan untuk diri saya sendiri. Saya bukan lagi orang yang hidup dengan nama seseorang. Hanya saya, Zarina. Di tempat cinta yang hilang, saya mendapat kebebasan, dan di atas luka yang ditinggalkan oleh pengkhianatan, saya membina kehidupan baru. Apa yang ditinggalkannya akhirnya tiada apa-apa, tetapi melaluinya, saya mengetahui siapa diri saya. Dan pada saat saya menamatkan cerita ini, saya masih kekal sebagai diri saya. Ketika angin awal musim panas mula terasa hangat, saya menerima sepucuk surat kecil. Sampul surat berwarna coklat yang tiba tanpa sebarang amaran seperti biasa. Pengirimnya, Khairul, penjara Sungai Buloh. Saya teragak-agak sambil memegangnya. Patutkah saya membukanya? Adakah betul untuk membacanya? Karena takut akan hancur lagi, saya hanya meletakkannya di atas meja untuk seketika. Beberapa hari kemudian, pada suatu malam yang sunyi, saya membuka sampul surat itu. Hanya sepucuk surat sekeping. Tulisan tangan yang tidak kemas, ayat-ayat yang tidak teratur, dan tertera kebiasaan khasnya yang tidak pandai berlapik. Zarina, sudah lama kau menunggu. Ya, akhirnya, hanya perkataan maaf yang dapat aku katakan. Keinginan aku, kebodohan aku, dosa aku. Baru sekarang aku sadar betapa dalamnya luka yang aku tinggalkan padamu. Hanya selepas semuanya hancur. Tapi, aku harap kau percaya satu perkara. Cintaku padamu pada mulanya adalah tulus. Membaca baris itu, saya merasakan seluruh masa lalunya melintas di hadapan saya. Pada mulanya, kemarahan membuak-buak. Apa maknanya sekarang, selepas kehilangan segalanya? Selepas menamatkan segalanya, adakah dengan satu perkataan itu semuanya akan selesai? Tetapi anehnya, air mata saya mengalir. Bukan karena dia, bukan karena kata-kata itu, dan masa lalu tidak akan kembali dengan satu ayat itu, tetapi karena saya tahu, lelaki itu kini berada di tempat di mana hanya satu perkataan itu yang mampu diucapkannya. Saya melipat semula surat itu dan menyimpannya jauh di dalam laci meja. Dan keesokan paginya, satu permohonan lawatan tiba dari penjara. Permohonan lawatan daripada Khairul, hanya keluarga terdekat. Kandungan tidak didedahkan, tiada unsur kecemasan. Saya memandang dokumen itu lama. Sesuatu terasa retak di dalam hati saya, dan melalui keretakan itu, kekeliruan dan keraguan mula menyelinap masuk. Tetapi saya memutuskan untuk tidak melawatnya. Saya tidak mau mengesahkan apa-apa lagi dengan kata-kata. Saya memutuskan untuk menghentikan adegan terakhir saya mengingati lelaki itu di majelis perkawinan pada hari itu. Beberapa hari kemudian, saya duduk di sebuah bangku di tepi pantai dan mengeluarkan buku nota. Di halaman putih, saya menulis dengan senyap, aku masih goyah. Tetapi jika kegoyahan ini adalah bukti bahwa aku masih hidup, hari ini juga tidak mengapa. Sejak hari itu, saya tidak pernah mengeluarkan surat itu lagi. Tetapi anehnya, satu sudut hati saya terasa sedikit teratur. Saya tidak memaafkannya. Tetapi saya sadar bahwa dia juga tidak meminta saya untuk memaafkannya. Hanya saja, sebanyak masa yang telah kita lalui,
kita perlu menanggung luka yang tinggal dengan cara kita masing-masing. Itulah kehidupan, bukan? Hari itu adalah hari biasa. Laut diselubungi kabus, dan daun-daun pokok bergoyang ditiup angin. Hari-hari biasa seperti inilah yang membuatkan kita membuat keputusan terbesar. Saya dengan senyap membuka almari dan bersiap untuk ke Kuala Lumpur. Hari itu adalah hari ceramah jemputan di yayasan. Yayasan yang saya tubuhkan tanpa menggunakan nama saya, dan kini telah berkembang menjadi sebuah organisasi yang membantu ramai usahawan muda dan golongan kurang bernasib baik. Puan Zarina, kami sangat berharap Puan dapat datang hari ini. Beberapa orang penerima bantuan ingin mengucapkan terima kasih secara pribadi. Saya telah menolak berkali-kali, tetapi kali ini, saya sendiri ingin berhadapan dengan cebisan terakhir kerja yang telah saya tinggalkan. Saya menaiki kereta api ke Kuala Lumpur dan memandang keluar tingkap. Banyak pemandangan berlalu, dan di dalam pemandangan itu, diri saya yang dahulu kelihatan bertindih. Masa-masa saya berjuang, masa-masa saya bernafas tanpa henti, mempercayai seseorang, kehilangan kepercayaan, dan bergelut untuk hidup semula. Saya dapat melihat bahwa semua itu membawa kepada perjalanan yang tenang ini. Lobi yayasan terasa hangat. Wajah orang ramai bercampur antara debaran dan harapan, dan seseorang menghampiri saya dan menyerahkan sebuah beg kertas kecil. Puan, ini adalah hadiah dari gaji pertama saya. Tanpa beasiswa ini, saya tidak akan berada di sini sekarang. Mendengar kata-kata itu, sesuatu di dalam hati saya terasa sebak. Memberi kepercayaan kepada seseorang, memberi peluang kepada seseorang, adalah satu perkara yang begitu hangat. Di antara semua kata-kata yang pernah saya terima, ini adalah pengakuan yang paling ringkas dan menyentuh. Dalam perjalanan keluar selepas selesai memberi ceramah, seorang wartawan menghampiri saya di hadapan lift. Boleh saya ganggu sekejap? Saya hanya ingin bertanya satu soalan. Setelah melalui segalanya, apakah perkara yang paling berharga bagi Puan sekarang? Saya menundukkan kepala sedikit. Walaupun tiada lampu kilat atau kamera, kata-kata itu seolah-olah akan saya ingati untuk masa yang lama. Selepas berpikir sejenak, saya menjawab dengan tenang. Tidak lagi takut untuk berjalan sendirian. Wartawan itu kelihatan sedikit terkejut dan mengangguk. Saya masuk ke dalam lift. Di dalamnya, riak wajah saya terasa sangat tenang buat pertama kali dalam masa yang lama. Petang itu, di platform stesen kereta api KL Sentral, matahari sedang terbenam. Saya menaiki kereta api dengan senyap, duduk di tepi tingkap, dan sambil memandang keluar tingkap yang bergerak, saya berbisik di dalam hati. Sekarang, aku juga baik-baik saja. Itu bukan kata-kata yang diharapkan untuk didengari oleh sesiapa. Ia hanyalah kata-kata untuk diri saya sendiri. Hari itu adalah hari yang sangat damai. Pagi ada kelas di perpustakaan, dan tengah hari saya memasak asam pedas bersama warga emas di Balai Raya. Petang pula saya menanam lavender di laman kecil. Tetapi pada hari yang tenang itu, sepucuk surat tiba, sampul surat putih, kemasan yang mewah, dan di sudut kiri atas tertera tulisan Jawatan Kuasa Kebajikan dan Kebudayaan Parlimen Malaysia. Saya mengerutkan dahi. Parlimen? Dengan berhati-hati saya membuka sampul surat itu, di dalamnya terdapat sepucuk surat sekeping dan surat jemputan majelis yang dicetak. Kepada Puan Zarina, bekas pengerusi kumpulan Amber Holdings dan penyumbang kepada pembangunan kebajikan sosial. Jawatan kuasa ini ingin merakamkan penghargaan atas sumbangan ikhlas dan amalan senyap Puan, dan dengan ini menjemput Puan sebagai penerima anugerah khidmat masyarakat dan penceramah khas dalam sesi dialog. Ramai yang ingin mendengar kisah Puan. Pada saat itu, jantung saya berdegup kencang. Saya hanya mahu dilupakan dengan senyap, dan diingati dengan senyap, tetapi dunia nampaknya mahu membawa semula kisah senyap saya ke pusat perhatian. Saya berpikir selama beberapa hari. Majelis itu akan diadakan 2 minggu lagi, dan termasuk siaran langsung ke seluruh negara. Tambahan pula, dalam sesi dialog itu, tertera bahwa akan ada wakil syarikat sosial, usahawan muda, dan seorang ahli psikologi. Saya menelepon Maria untuk meminta nasihat. Patutkah saya pergi? Dia menjawab dengan tenang. Puan Sri, kini kata-kata Puan mungkin boleh menjadi panduan bagi seseorang. Beberapa hari kemudian, saya membuat panggilan untuk menerima jemputan itu. Dengan satu syarat, tolong tinggalkan nama saya sebagai Zarina sahaja. Jangan sebutkan jawatan atau pengalaman saya sebelum ini. Pihak di sana terdiam seketika, kemudian seolah-olah mengangguk dan berkata, kami menghormati kehendak Puan. Kami akan lakukannya, Puan. Dan pada hari majelis, saya memakai sut yang sederhana dan perlahan-lahan naik ke atas pentas. Tidak begitu gemetar seperti yang saya sangka.
lampu sorot dan kamera tidak lagi menggoyahkan saya. Pengacara majelis melemparkan soalan terakhir. Puan, sebagai penutup, sepatah kata untuk golongan muda? Saya mengambil mikrofon, berpikir sejenak, dan berkata, untuk bermula semula sentiasa menakutkan. Tetapi yang benar-benar menakutkan adalah apabila kita sendiri memutuskan bahwa ia sudah berakhir. Jangan sesekali katakan ia sudah berakhir. Kisah Anda masih belum tamat. Selepas kata-kata itu, Dewan menjadi sunyi sejenak sebelum diiringi tepukan gemuruh yang hangat. Pada saat itu, saya merasakan sesuatu di dalam diri saya sekali lagi teratur dengan senyap. Dan malam itu, satu panggilan masuk dari nomor yang tidak dikenali. Suara di hujung talian sangat saya kenali. Puan Zarina, saya nampak di TV. Puan hilang begitu saja, ya? Ia adalah seorang junior yang telah saya putuskan hubungan dengannya ketika saya berhenti kerja. Di sebalik ucapan simpati yang tidak pasti sama ada ikhlas atau urusan perniagaan, terselit satu cadangan yang berhati-hati. Apa kata kalau Puan tulis buku tentang kisah Puan? Saya tersenyum sejenak. Itu bukan lagi kehidupan yang ingin saya genggam. Selepas meletakkan telepon, saya berjalan lama di tepi pantai. Perlukah saya membawa semula kisah saya ke hadapan dunia? Atau kini saya boleh hidup sebagai diri saya sendiri dengan senyap? Itu bukan perasaan untuk diiktiraf oleh seseorang, tetapi perasaan memberi kebenaran kepada diri sendiri. Dalam perjalanan pulang selepas majelis, saya memandang lama keluar tingkap kereta api. Sawah padi berlalu, stesen-stesen kecil berlalu satu persatu, dan selepas beberapa lama, laut mula kelihatan. Melihat pemandangan itu, tiba-tiba terlintas di pikiran saya. Kenapa saya begitu beriaya untuk terus hidup? Kenapa saya sampai berpura-pura koma untuk mengesahkan keikhlasan lelaki itu? Dan kenapa saya menanggung semua itu tanpa pernah menyerah pada diri sendiri? Menelusuri ingatan, saya teringat akan diri saya semasa kecil. Saya seorang kanak-kanak yang sangat pendiam, tidak menonjol berbanding orang lain, dan di antara kanak-kanak yang berbaris, saya lebih suka berundur ke belakang daripada marah ke hadapan. Tetapi di dalam diri saya, ada keinginan yang sangat kuat untuk diiktiraf. Mungkin sebab itu saya begitu berusaha, belajar, bekerja, mencintai seseorang. Seolah-olah saya terpaksa berusaha untuk tidak ditinggalkan. Dan pada suatu ketika, usaha itu menjadi diri saya. Saya terpaksa kelihatan kuat di hadapan orang, tidak boleh jatuh, dan tidak boleh menangis walaupun sakit. Karena jika saya rebah sekali, saya rasa seolah-olah saya akan menjadi tiada apa-apa. Tetapi semasa saya terbaring di katil hospital, tidak dapat menggerakkan seluruh badan, saya sedar. Sebab saya tidak menyerah pada diri sendiri, bukanlah karena saya mahu orang lain mengenali saya, tetapi karena sekurang-kurangnya saya tidak mahu mengabaikan diri saya sendiri. Walaupun tiada siapa yang memahami hati saya tidak boleh menyerah untuk berkata tidak apa-apa kepada diri saya sendiri. Baru sekarang saya sadar betapa besarnya kekuatan itu. Satu perkataan itu, aku masih oke, aku masih di sini, aku masih aku. Berkat kata-kata itu, saya tidak hancur, tidak ditinggalkan, dan akhirnya terus hidup. Beberapa hari kemudian, selepas kelas di perpustakaan, seorang kanak-kanak menghampiri dan berkata dengan senyap, "Cikgu, bila dah besar nanti semua orang jadi kuat macam tu ke?" Saya memandangnya lama, kemudian perlahan-lahan menggelengkan kepala. Tidak, bukan jadi kuat, tapi terus hidup walaupun sakit. Pandangan mata kanak-kanak itu sedikit goyah, kemudian bertukar menjadi senyuman. Saya pun akan coba hidup macam tu, saya akan terus hidup. Malam itu, saya memuji diri saya sendiri buat sekian lama. Lebih bangga daripada ketika saya menjadi pengerusi syarikat gergasi, lebih bangga daripada ketika saya berdiri di mana-mana pentas. Bukan untuk sesiapa, tetapi karena buat pertama kalinya saya jujur pada diri sendiri. Pagi itu, angin bertiup sangat kencang, langsir bergoyang kuat, dan bunyi angin dari celah tingkap menyelinap masuk. Di jalan keluar ke hujung kampung, saya melilitkan selendang di leher dan memakai topi sebagai ganti payung. Bunga-bunga liar di tepi jalan bergoyang ditiup angin, tetapi tidak tercabut dari akarnya. Melihat itu, saya berpikir, mungkin manusia juga seperti itu, bergoyang, tetapi akarnya tetap di tempatnya. Petang itu perpustakaan tutup, jadi saya memutuskan untuk menghabiskan hari tanpa sebarang janji. Saya singgah di sebuah kedai teh kecil, memesan teh lavender, dan duduk di tepi tingkap sambil membuka sebuah buku dengan senyap. Tajuk buku itu, Cara Melindungi Diri Ketika Angin Bertiup. Sebelum membelek helaian pertama, sesuatu di dalam diri saya mula mengalir dengan tenang. Mungkin karena perubahan dalam diri saya yang kini memilih buku untuk dibaca karena ketenangan, bukan lagi karena kebimbangan. Sambil membaca buku, tiba-tiba terlintas di pikiran saya,
Pemulihan yang saya miliki bukanlah untuk ditunjukkan kepada sesiapa. Ia hanyalah karena saya kini mampu memeluk diri saya sendiri. Dahulu, saya sentiasa berharap seseorang akan mengenali saya, memeluk saya. Tetapi sekarang, saya boleh berbisik kepada diri sendiri di hadapan cermin. Hari ini kau telah bertahan dengan baik. Sekarang tidak apa-apa, kau memang hebat. Dalam perjalanan keluar dari kedai teh, saya melihat satu nota yang digantung oleh pemilik kedai. Walaupun pada hari berangin, Anda tetap seperti sedia kala. Kata-kata yang sangat biasa, tetapi satu baris itu seolah-olah meliputi seluruh hari saya. Saya tersenyum sambil menutup pintu kedai, dan dalam perjalanan pulang, saya singgah sebentar di tepi pantai. Sambil duduk di bangku pantai, saya memandang langit dengan senyap. Setelah melepaskan nama pengerusi, menanggalkan peranan istri seseorang, dan melepaskan segalanya, saya kini ibarat rumput liar yang bergoyang ditiup angin, tetapi akarnya jauh lebih dalam dan kukuh daripada sebelumnya. Petang itu, saya menulis ayat ini di dalam buku nota. Aku pernah hidup dengan nama seseorang, tetapi kini, tanpa nama itu pun, aku tetaplah aku. Suatu pagi, ketika saya membuka mata, suasana sangat sunyi. Di luar tingkap, tiada bunyi angin, tiada bunyi burung. Saya sangat suka kesunyian itu. Kehidupan di mana tidak perlu berkata apa-apa. Baru sekarang saya sadar betapa kukuhnya kedamaian itu. Saya masih bangun pada waktu yang sama setiap hari, berjalan di sepanjang pantai, membaca buku kepada kanak-kanak di perpustakaan, membeli 2 ikat daun bawang di kedai runcit, dan pada waktu petang, saya menyiram laman kecil saya untuk mengakhiri hari. Dahulu, saya rasa pengulangan hari seperti ini membosankan, tetapi sekarang, saya bersyukur walaupun untuk kebosanan itu. Karena saya kini tahu, hidup saya tidak lagi memerlukan badai. Ada kalanya, radio memainkan musik yang pernah saya dengar bersama lelaki itu. Pada waktu itu, saya akan termenung sejenak. Seolah-olah saya kembali ke masa itu. Tetapi anehnya, kini musik itu tidak lagi menyakitkan saya. Ia hanyalah secebis masa yang telah saya lalui, dan di dalam kenangan itu, saya hanyalah seorang yang sedikit lebih naif dan lebih dahagakan harapan berbanding sekarang. Apabila senja menjelang, kadangkala saya memandang bintang tanpa berkata apa-apa. Hanya mendongak dan memandang langit yang sunyi itu. Kini, tidak perlu lagi menjelaskan sesuatu kepada sesiapa, tidak perlu memberi sebarang penjelasan, dan hanya dengan hidup itu sendiri sudah cukup menjadi kata-kata. Kadangkala, salah seorang kanak-kanak di perpustakaan akan bertanya, "Cikgu, sekarang Cikgu betul-betul bahagia ke?" Sebagai jawaban, saya akan memandang wajah kanak-kanak itu lama. Kemudian saya hanya tersenyum, karena kini saya tahu, kebahagiaan sejati bukanlah sesuatu yang boleh dijelaskan dengan kata-kata. Suatu hari, saya duduk di tepi pantai dan menulis, orang yang menyakitiku, dan orang yang membangkitkanku semula, akhirnya adalah diriku sendiri, dan sebagai penutup, sambil menyimpan semua cerita ini dengan senyap di dalam hati, saya menulis baris ini di penghujung buku nota, akhirnya, aku sudah sedikit terbiasa hidup sebagai diriku. Saya sangat bersyukur dapat menceritakan kisah ini sekarang. Kepada Anda semua yang telah mendengar cerita yang panjang ini, kata-kata terakhir yang ingin saya sampaikan sangatlah ringkas. Sepanjang hidup, berhentilah sejenak dengan senyap untuk diri Anda sendiri. Dan dalam kedamaian di mana tidak perlu berkata apa-apa itu, ingatlah dengan senyap siapa diri Anda dahulu. Sila kongsikan perasaan Anda melalui butang langganan dan ruangan komen.